معدن الشكر والافتخار. جل من طهر الصائمين من ذنوب الهوى كالبحار، واجتبى منهم العاكفين ليلهم مع صيام النهار. جل من طهر الصائمين من ذنوب الهوى كالبحار، واجتبى منهم العاكفين ليلهم مع صيام النهار. كلما وفى رمضان تزدهي منه البلدان، كلما وفى رمضان تزدهي منه البلدان، والمساجد يعمرها بالتقى أهل الإيمان، والمساجد يعمرها بالتقى أهل الإيمان. وهو شهر ما أحلى للذين أطاعوا الله، وهو شهر ما أحلى للذين أطاعوا الله، وهو شهر ما أحلى للذين أطاعوا الله. للوراء طابت ذكرى مثل أزهار الريحان. تزدهي منه البلدان، كلما وفى رمضان تزدهي منه البلدان، والمساجد يعمرها بالتقى أهل الإيمان، والمساجد يعمرها بالتقى أهل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وزدنا علما واغفر لنا وارحمنا يا أكرم الأكرمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، وأن يتقبل منا الصالحات، وأن يجعلنا من المخلصين. اللهم ارزقنا رؤية ليلة القدر، ومكننا من الدعاء فيها يا أكرم الأكرمين. أما بعد، muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah mempermudahkan bagi kita untuk sambung lagi majalis Ramadaniyah pada malam-malam Ramadan yang penuh dengan berkat. Maka untuk malam ini insya-Allah Ta'ala kita akan memberi nasihat seperti biasa. Kemudian kita akan membaca dalam kitab Mukhtasar, dan pada akhirnya kita akan sebut satu kisah dan memberi zikir insya-Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul aliyyul azim. Difahami daripada ayat ini, dan berilah berita gembira bagi mereka yang bersabar, yang apabila turun ke atas mereka musibah, maka mereka kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka orang yang mukmin apabila turun ke atasnya bala dan musibah, dia tidak membantah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hendaklah seorang apabila turun ke atasnya bala atau musibah, dia kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hendaklah dia membuat doa, hendaklah dia tetap atas membuat amalan yang salih, dan dia ingat bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, asyaddun nasi bala'an humul anbiya, thumma al-amthalu fal-amthal, yubtala ar-rajulu ala qadri dinih. Yani manusia yang paling banyak bala mereka adalah para anbiya. Kemudian yang kurang derajat daripada mereka, kemudian yang kurang derajat daripada itu, bala turun ke atas seorang itu menurut derajatnya dalam agama. Maka semakin tinggi derajat seorang, semakin banyak bala yang turun ke atasnya. Karena bala ini apabila ia turun ke atas seorang yang mukmin, maka kalau dia bersabar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat pahala yang besar. Apabila seorang jatuh sakit, contohnya apabila seorang jatuh sakit, kalau dia sabar kerana Allah Subhanahu wa taala, maka penyakitnya ini sama ada ia akan jadi sebab untuk dosanya dihapuskan, atau untuk derajatnya diangkat, tapi ini jika dia sabar kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang mukmin apabila turun ke atasnya musibah, hendaklah dia ingat perkara ini, ingat untuk dia bersabar kerana Allah. Bahkan para salihin apabila turun ke atas mereka musibah dan bala, maka mereka rasa gembira dengan apa? Dengan pahala yang mereka dapat. Mereka rasa gembira kerana ini peluang bagi mereka untuk dapat pahala. Apabila turun bala, maka ini adalah peluang untuk bersabar dan dapat pahala. Kerana ini mereka rasa gembira. Masya Allah al-azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna minas salihin man farahuhum bil bala ashaddu min farahin nasi bil ata. Riwayat oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Difahami daripadanya, ada daripada orang-orang salih yang mereka gembira dengan bala lebih daripada manusia gembira dengan pemberian. Ramai orang kalau ada pemberian yang diberi kepada mereka, mereka rasa gembira. Ada hamba-hamba Allah yang salih, apabila turun bala ke atas mereka, mereka sakit, seperti mana contoh diriwayatkan bahawasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila berlaku kepadanya demam panas, dia gembira bahawasanya ini peluang bagi dia ambil pahala. Khususnya bahawasanya demam panas ini ia akan merata kepada seluruh badan. Maka pahala yang dia dapat atas kesabaran itu pahala yang besar. Dan juga sesiapa yang mati anaknya, atau mati ibunya, atau mati isterinya, atau kerabatnya, maka hendaklah dia bersabar kerana Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali
membantah kepada Allah. Kerana yang membantah kepada Allah, dia jatuh dalam kekufuran. Kalau orang mati anak dia atau ibu dia, maka dia kata, "Ya Allah, kenapa kamu membunuh anak aku atau ibu aku sedangkan aku melakukan salat setiap hari?" Dia ini kata ini dengan kasar membantah kepada Allah, maka dia jatuh dalam kekufuran. Iblis, dia jatuh dalam kufur kerana dia membantah kepada Allah. Apabila dia disuruh untuk membuat sujud kepada Adam alaihi salam, dia membantah. Maka yang beruntung adalah yang bersabar apabila turun bala dan musibah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, telah diriwayatkan oleh Al-Baihaqi bahawasanya manusia di hari akhirat, apabila mereka melihat pahala yang seorang Muslim yang sudah turun ke atasnya bala di dunia ini dan dia bersabar, apabila mereka melihat pahala itu yang orang Muslim dapatnya kerana dia sabar atas bala di dunia, maka mereka bercita-cita kalau mereka dapat di dunia bala seperti bala itu supaya dapat pahala seperti pahala itu. Ramai daripada para awliya illah pada akhir kehidupan mereka berlaku kepada mereka al-falij, berlaku kepada mereka penyakit stroke. Ada seorang daripada para tabi'in namanya Ar-Rabi' ibn Khuthaim. Dia seorang daripada para tabi'in. Pernah berlaku kepadanya penyakit stroke. Dia seorang alim yang salih, yang bertakwa, darjatnya tinggi. Tapi dia keadaannya jadi sangat berat dengan stroke itu. Apabila Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu melihatnya, maka dia kata kepadanya, "Lau ra'aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahabbak." Maknanya, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kamu, nescaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kamu. Masya-Allah al-azim. Dan ada setelah Ar-Rabi' ibn Khuthaim seorang namanya Abdul Wahid ibn Zaid, telah berlaku kepadanya penyakit falij. Maka dia buat doa, dia mohon daripada Allah untuk mengangkat penyakit stroke itu ketika dia mahu bersuci dan salat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan penyakit itu diangkat ketika dia mahu buat tahara dan salat, ketika dia mahu bersuci dan salat, kemudian ia akan kembali semula setelah dia habis salat. Masya-Allah al-azim. Masya-Allah al-azim. Maka orang yang dia tahu tentang ini, apabila turun ke atas dia bala, dia gembira kerana dia ingat ini adalah peluang di dunia untuk dapat pahala yang besar untuk akhirat dengan sabar kerana Allah. Dan hendaklah kita ingat bahawasanya kesabaran itu kunci kejayaan. Apabila turun bala atau dalam perkara-perkara yang lain dalam kehidupan, hendaklah kita bersabar. Contoh, seorang mahu belajar ilmu, dia mahu jadi orang yang berilmu, hendaklah dia sabar supaya dia sampai kepada tujuannya. Orang mahu jadi doktor atau mahu jadi engineer, bagaimana dia akan jadi sampai kepada itu kalau dia tidak ada kesabaran untuk dia ikut jalan yang menyampaikannya kepada tujuannya itu? Maka seorang yang mahu sampai kepada satu tujuan yang mulia, hendaklah dia bersabar sampai dia sampai kepadanya. Khususnya hendaklah penuntut ilmu ingat perkara ini. Mahu jadi daripada para ulama, daripada para fuqaha, maka biasanya bukan dalam sehari semalam seorang akan jadi alim.
bahkan akan berlalu masa, sedangkan orang ikut jalan itu dengan betul, belajar, hafal, belajar, talaqi daripada para ahli ilmu, sampai dia jadi kepada tahap itu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, juga yang mahu anak dia jadi anak yang salih, maka hendaklah dia bersabar untuk buat tarbiyah kepada anak dia dengan cara yang betul. Ramai ibu bapa zaman sekarang tak ada kesabaran untuk mereka buat tarbiyah kepada anak mereka dengan cara betul. Ramai daripada mereka, apabila anak mereka berbising-bising, mereka sediakan bagi dia satu tab atau satu handphone, bagi dia main dengannya, tengok kartun dan seperti itu. Tapi untuk duduk bersamanya, mengajar kepada dia ilmu aqidah, ilmu fiqh, mengajar kepada dia Al-Quran, ramai tidak ada kesabaran untuk membuat itu. Sedangkan kesabaran adalah kunci bagi kejayaan. Muslimin dan muslimat, semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kesabaran yang bermanfaat kepada kita, dan semoga Allah menjadikan kita di antara mereka yang berikhlas apabila mereka bersabar. Berikhlas apabila mereka bersabar supaya dapat pahala. Untuk malam ini insya-Allah kita akan sambung membaca dalam kitab Al-Mukhtasar, dan kita pada semalam sudah habis memperbahaskan tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Pada malam ini kita akan mula memperbahaskan tentang al-istinja. Tetapi sebelum kita sambung perbahasan tentang al-istinja, maka saya mahu saya suka kepada semua muslimin dan muslimat yang ikut pengajian ini untuk mereka dapat saham, membantu dengan menjemput orang ramai datang masuk dan belajar ilmu agama, maka supaya setiap di kalangan para muslimin dan muslimat dapat saham menjemput orang ramai masuk dan belajar ilmu, saya ingatkan untuk share dan war-warkan tentang majlis ini supaya insya-Allah ramai dapat bermanfaat. Dan sesiapa yang ada anak yang mumayyiz, hendaklah dia minta daripadanya untuk duduk dan dengar syarahan apa yang kita akan sebutkan. Kata pengarang rahimahullah dalam muka surat 39, فصل يجب الاستنجاء من كل رطب خارج من أحد السبيلين غير المني بالماء إلى أن يطهر المحل أو بمسحه 3 مسحات أو أكثر إلى أن ينقى المحل وإن بقي الأثر. Wajib beristinja daripada setiap benda yang basah yang keluar dari salah satu dari dua jalan, melainkan mani, dengan menggunakan air hingga suci tempat keluarnya, atau dengan menyapu 3 kali sapuan atau lebih hingga tempat tersebut menjadi bersih meskipun masih terdapat kesan najis tersebut. Biqali'in tahirin jamidin ghairi muhtaram walau ma'a wujudil ma' min ghairi intiqalin wa qabla jafaf. فإن انتقل عن المكان الذي استقر فيه أو جف وجب الماء. Dengan menggunakan sesuatu yang kesat, suci, pejal, bukan daripada benda yang dihormati, sekalipun ada air dengan syarat tanpa berlaku perpindahan najis tersebut dan sebelum ia kering. Sekiranya najis tersebut beralih dari kawasan yang ia tetap padanya ataupun ia telah kering, maka wajib menggunakan air. Okey, maka ini adalah fasal tentang al-istinja, yakni setelah orang dia qada hajat, setelah orang dia dalam lughah Melayu, dalam bahasa Melayu diguna setelah orang dia buang air besar atau kecil, maka hendaklah dia buat istinja. Bagaimana dia buat istinja dan apakah
Apakah cara yang betul untuk membuat istinja? Subhanallahil azim. Apabila kita sampai kepada fasal istinja, dan di sini kita ingat bahawasanya istinja yang betul ini siapa yang mengajarnya kepada umat? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok kepada nikmat yang besar yang Allah Taala kurniakan kepada umat ini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kepada kita banyak perkara yang memanfaatkan. Hatta cara yang betul dalam buat istinja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umatnya. Maka apabila kita membuat istinja, hendaklah kita berniat. Ada ramai orang buat istinja mereka tidak berniat. Mereka buat istinja kerana Allah, ikut apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh, apa yang Rasulullah ajar. Ramai orang lupa niat tentang istinja. Dia masuk ke dalam tandas, keluar, sudah kebiasaan bagi dia, dia buang air dan keluar, dia buat istinja, dia buat, tapi dia tidak ingat untuk niat membuat istinja kerana Allah Ta'ala telah menyuruh untuk dibuat istinja. Subhanallahil azim. Hatta perkara ini apabila seorang niat lillahi ta'ala, saya buat ini kerana Allah, kerana warid dalam syarak kita tentang ini, kita disuruh untuk buat ini. Apabila seorang ingat ini dan dia buatnya kerana Allah, dia dapat pahala. Dapat pahala, Masya Allah al-azim. Kata pengarang rahimahullah, yajibu listinja min kulli ratbin kharijin min ahadis sabilain. Wajib beristinja, wajib beristinja daripada setiap yang basah yang keluar daripada salah satu daripada dua jalan, yakni qubul atau dubur. Setiap perkara yang ia basah, yang melemurkan kawasan tempat keluar, maka kena beristinja daripadanya. Melainkan mani, dikecualikan mani, kerana mani dalam madhab Asy-Syafi'i ia adalah tahir, suci, bukan najis dalam madhab Asy-Syafi'i. Maka perkara yang ia ratub, yang ia basah, yang keluar daripada salah satu daripada dua jalan, maka itu yang wajib beristinja daripadanya, melainkan mani. Adapun kalau keluar, contoh, kalau keluar, andaikan keluar batu yang kering, tidak melemurkan kawasan, tidak melemurkan makhraj, maka apabila ia kering, tidak wajib beristinja daripadanya. Tidak wajib beristinja daripadanya. Kerana ini dia kata ratub. Bagaimana seorang membuat istinja? Ada dua cara. Ada cara dengan menggunakan air, ada cara dengan menggunakan batu atau yang seumpama batu. Yang lagi bagus seorang buat dengan batu atau sepertinya, kemudian dia menggunakan air. Tapi kalau dia mahu pilih salah satu, air lagi baik untuk menggunakan air. Kalau menggunakan air, maka caranya adalah, jika seorang dia mahu beristinja setelah dia buang air kencing, maka dia tuang air atas tempat keluar sampai hilang itu najis dan kesannya. Kalau buat istinja daripada buang air besar, maka caranya adalah dengan seorang, dia tuang air dengan tangannya yang kanan dan dia menggosok-gosok dengan yang kiri, tangan yang kiri, sampai hilang yang keluar dirinya dan kesannya. Sampai habis keluar semuanya. Sampai hilang semuanya. Sampai hilang semuanya. Ini adalah caranya.
Maka apabila menggunakan air, seorang dia buat sampai ada sangkaan yang kuat bahawasanya sudah hilang najis. Kalau ada sangkaan yang kuat, cukup. Jangan berwas-was dalam perkara ini. Ada setengah orang dia berwas-was. Dia duduk menggosok-gosok, tuang air 1 jam sampai habis tangki karena berwas-was. Tidak perlu berwas-was. Dah ada satu sangkaan yang kuat dalam hati bahawasanya najis sudah hilang, berhenti. Dah cukup. Dah cukup. Jangan berwas-was. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau orang dia menggunakan batu atau yang seumpama batu, nanti saya akan sebut apa yang seumpama batu. Yani macam tissue paper contohnya, yang zaman sekarang diguna ini tissue paper. Maka kalau dengan menggunakan batu, cara beristinja adalah dengan membuat sekurang-kurangnya 3 sapuan. Sapu 3 kali. 3 kali kena sapu. Dan jika perlukan untuk tambah, kalau tidak cukup 3 kali, kita tambahkan sampai tempat itu bersih. Jika kekal kesan yang sedikit yang biasanya tidak akan hilang melainkan dengan menggunakan air, maka dimaafkan kesan itu yang sedikit, dimaafkan untuk mahu bersolat, dimaafkan. Okey, apakah maka kita dah kata sekurang-kurangnya 3 kali sapuan. Walaupun tempat sudah jadi bersih daripada 1 sapuan, kena tambah yang kedua dan yang ketiga. Kalau 3 sapuan tidak cukup, tambah sampai tempat itu bersih. Okey. Apa yang dikira seumpama batu sah untuk diguna dalam istinja? Mesti perkara yang diguna untuk beristinja yang dikira seumpama batu, ia adalah qali'. Ia adalah perkara yang qali'. Qali' yani kesat. Perkara yang kesat, yang qali'. Maka jika ia tidak kesat, seperti tanah yang hancur, tanah tidak kesat itu, maka tidak memadai. Dan mesti ia suci, bukan najis. Dan mesti ia pejal. Adapun kalau ia cair, contoh kalau orang dia ada jus, atau seorang dia ada air teh contoh, maka ia adalah perkara yang cair, bukan perkara yang pejal. Maka dia tidak menggunakan itu untuk beristinja. Maka ia kena pejal. Dan ia bukan daripada benda yang dihormati sekalipun. Ia bukan daripada perkara yang dihormati, kata pengarang, sekalipun ada air. Okey, nanti kita syarah tentang ini. Maka perkara yang digunakan untuk beristinja mesti ia perkara yang tidak dihormati. Maka jangan orang menggunakan untuk beristinja makanan anak Adam. Jangan orang dia ambil roti, mahu beristinja dengan roti. Bahkan hendaklah perkara yang dia menggunakan perkara yang tidak dihormati. Dan di antara perkara yang dihormati yang tidak boleh menggunakannya dalam istinja adalah kertas yang ditulis atasnya ayatul Quran, ayat-ayat daripada Al-Quran Al-Karim. Maka jika orang dia beristinja dengan kertas yang ada dalamnya ayatul Quran, sedangkan dia tahu ada dalamnya ayatul Quran, dia jatuh dalam kufur wal-iyadhu billahi ta'ala. Kerana ini mempersendakan ayatul Quran wal-iyadhu billahi ta'ala. Dan
Dan kata pengarang di sini, disebut empat ciri-ciri ini. Kesat, suci, pejal dan bukan dihormati. Dan juga hendaklah perkara yang diguna ia kering, bukan basah. Maka kalau apa yang dinamakan zaman sekarang dengan wet wipes, itu tidak sah beristinja dengannya. Hendaklah ia kering, bukan basah. Wet wipes itu tidak sah orang dewasa menggunakannya untuk dia beristinja. Jangan. Okey. Kata pengarang, sekalipun ada air, maknanya kalau orang mahu beristinja dengan menggunakan tisu atau dengan menggunakan batu, walaupun dia ada air, boleh. Yani bukan syarat untuk sah beristinja dengan batu atau tisu paper contohnya, seorang tidak ada air. Dalam isu tayammum, di antara keadaan yang kita bertayammum padanya, jika kita tidak ada air, maka kita bertayammum. Tapi ini bukan seperti tayammum. Kata ulama, walaupun seorang ada air, boleh dia untuk beristinja dengan batu atau yang seumpamanya. Tapi untuk sah beristinja dengan batu atau yang sepertinya, yakni dengan tisu paper contohnya, maka hendaklah ia dibuat sebelum yang najis itu kering. Jika ia sudah kering, maka kena gunakan air. Dan juga sebelum berlaku perpindahan najis tersebut. Maka jika ia berpindah daripada kawasan yang tetap padanya, jika ia berpindah contoh daripada kepala zakar kepada selainnya, bagi seorang lelaki, jika ia melepasi kepala zakar, atau najasa itu bagi seorang perempuan ia telah sampai kepada tempat yang masuk zakar, maka dalam keadaan ini tidak memadai menggunakan batu atau tisu, mesti menggunakan air dalam keadaan ini. Maka di sini hendaklah jelas, jika najis itu ia pindah sampai melepasi kepala zakar bagi lelaki, atau ia sampai kepada tempat masuk zakar bagi perempuan, atau kalau bagi dubur, kalau ia melepasi as-safhatain, maka kena menggunakan air. Tidak sah menggunakan batu atau seumpamanya dalam keadaan ini. Apa makna melepasi safhatain? Apabila seorang berdiri, maka ada sebahagian daripada papan punggungnya yang tutup. Maka apa yang tutup apabila seorang berdiri, kawasan itu dinamakan dengan as-safhatan. Maka jika najis ia melepasi kawasan itu, maka kena gunakan air dalam keadaan ini. Kena menggunakan air dalam keadaan ini. Ada setengah orang mereka tidak buat istinja dengan cara yang betul. Ada setengah orang mereka apabila mereka buat apa? Mereka mengambil air dalam tapak tangan mereka. Mereka mengambil air, kemudian mereka terus meletakkan air ini dan buat macam ini, gosok-gosok macam ini. Ini cara yang tidak betul dalam istinja. Maka hendaklah diguna cara yang kita telah mengajar tadi. Okey. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Ini tentang al-istinja. Sekarang kita mahu syarah tentang fasal yang lain yang ia tentang
tentang mandi wajib. Tentang mandi wajib. Kata pengarang rahimahullah, faslun wa min syurutis salat, antara syarat-syarat sah salat adalah at-taharatu min al-hadath al-akbar bil ghusli aw at-tayammum liman ajaza 'anil ghusl walladhi yujibuhu khamsatu asya'. Suci daripada hadath besar dengan cara mandi atau tayammum bagi yang tidak mampu mandi, dan perkara yang mewajibkan mandi adalah 5 perkara. Maka pengarang rahimahullah di sini dia sebut bahawasanya di antara syarat-syarat sah salat suci daripada hadath besar. Bagaimana seorang jadi suci daripada hadath besar? Dengan dia buat mandi yang wajib. Dia buat mandi wajib. Kalau orang tidak dapat buat mandi yang wajib, apakah dia buat? Maka dia buat tayammum jika dia tidak dapat membuat mandi wajib. Contoh dia tak ada air atau dia sakit tidak mampu bermandi, maka dia akan membuat tayammum. Okey, apakah perkara-perkara yang mewajibkan mandi wajib? Apakah perkara-perkara yang mewajibkan mandi wajib? Kata pengarang, ia adalah 5 perkara. Khurujul mani wal jima' wal haid wal nifas wal wiladah. Keluar mani, jima', haid, nifas dan bersalin. Okey. Di sini kita mahu syarah, harap para muslimin dan muslimat fokus. Kata pengarang, perkara pertama yang mewajibkan mandi wajib adalah keluar mani. Subhanallahil azim, perkara yang menjadikan seorang sedih bahawasanya ada setengah budak-budak yang mereka sudah mumayyiz dan mereka sudah hampir baligh. Ibu ayah mereka tidak mengajar kepada mereka tentang mani dan tidak mengajar kepada mereka apakah tanda-tanda mani. Sampai kadang-kadang ada di antara mereka dia jadi baligh, keluar daripadanya mani, dia tidak tahu bahawasanya apa yang keluar itu namanya mani, dan ini mewajibkan mandi wajib. Maka hendaklah setiap orang dia pastikan mengajar kepada anaknya apakah tanda-tanda mani, apakah makna mani, apakah tanda-tanda mani. Maka al-mani itu yang ia sesuatu yang keluar daripada manusia, dan mani itu ada baginya 3 tanda yang ia dikongsikan di antara lelaki dan perempuan. Mani itu diketahui dengan 3 tanda ini, atau salah satu daripadanya, tak semestinya semuanya berkumpul. Kalau seorang dapat salah satu daripada 3 tanda ini, dia tahu ini adalah mani. Apakah ia? Yang pertama, khurujuhu bilazzah, ia keluar dengan perasaan lazat. Yani bukan seperti air kencing. Air kencing ia keluar, orang rasa biasa. Tapi mani apabila ia keluar, orang rasa lazat. Dan yang kedua, at-tadaffuq, yani ia berpancut-pancut. Bukan seperti air kencing. Air kencing biasanya ia bukan keluar dengan cara berpancut-pancut. Yang ketiga, ia dari sudut baunya. Dari sudut baunya. Baunya jika dalam keadaan basah seperti adunan tepung, dan jika dalam keadaan kering maka baunya seperti putih telur. Jika seorang dapat pada apa yang keluar daripadanya salah satu daripada 3 tanda ini, maknanya apa yang keluar itu adalah mani. Itu adalah mani. Maka dia kena membuat mandi wajib. Tetapi apabila kita kata keluarnya mani, apakah makna keluarnya mani? Ulama telah menjelaskan tentang ini.
keluarnya mani bagi seorang lelaki maknanya ia sampai kepada zahir kepala zakar. Tapi kalau dia rasa sesuatu di dalam badannya tapi tidak sampai kepada kepala zakar, tidak keluar zahir kepada kepala zakar, maka bukan ini yang dikira sudah keluar mani yang kita bahaskan. Adapun bagi wanita, maka makna keluar mani bagi wanita, kalau dia wanita yang dara, maka dara atau virgin dalam bahasa Inggeris, bikr dalam bahasa Arab kita kata, maka sampai mani kepada zahir farajnya. Kalau ia wanita yang thayyib, yang bukan dara, yang thayyib, maka jika mani sampai kepada kawasan yang zahir daripada farajnya, apabila dia duduk untuk membuang, untuk qada hajat, apabila dia mahu buang air macam zaman dahulu, bagaimana mereka duduk zaman dahulu, bukan maksud duduk atas toilet yang zaman sekarang, tak. Cara yang lama bagaimana mereka duduk untuk buang air, maka dalam keadaan ini, apa yang zahir daripada farajnya, jika mani sampai kepada kawasan itu, maka ini dikira bahawasanya keluar daripadanya mani. Ini makna keluar mani bagi lelaki dan bagi perempuan yang bikir dan perempuan yang thayyib. Okey, di sini satu perkara yang penting. Kadang-kadang apa yang berlaku? Seorang bangun tidur, dia dapat ada dalam bajunya yang dalam sesuatu. Maka kalau dia dapat dalamnya ciri-ciri mani, dia akan hukum ini adalah mani dan dia buat mandi wajib. Tapi kadang-kadang ada setengah orang jadi hairan. Dia jadi hairan, ini adalah mani atau madhi. Kerana ada juga selain mani yang keluar daripada seorang manusia, ada juga madhi dan wadi. Madhi itu adalah air yang nipis. Macam mani biasanya ia lekat, ini air yang nipis dan ia keluar apabila ada sedikit syahwat. Itu al-madhi. Al-madhi adalah najis, tetapi tidak mewajibkan mandi wajib, ia mewajibkan istinja. Adapun al-wadi, maka ia adalah air putih yang tebal, dan ia keluar apabila seorang dia sangat letih atau dia bawa sesuatu yang berat. Dan banyak kali ia keluar setelah orang buang air kencing. Kadang-kadang seorang lelaki setelah dia buang air kencing, dia dapat ada titisan air putih keluar daripadanya setelah buang air kencing. Maka titisan air putih itu, ini dinamakan wadi. Maka wadi itu juga najis, tapi tidak mewajibkan mandi wajib. Maka kalau orang dia bangun pagi dapat dalam baju dalam sesuatu, kemudian dia hairan, ini adalah mani atau ini adalah madhi, apakah dia buat? Dia tidak akan kekal hairan macam itu. Kata ulama, dia akan putuskan. Dia ambil keputusan, sama ada dia kata ini mani dan dia buat mandi wajib, atau dia kata ini adalah madhi dan dia hanya buat istinja. Dia pilih nak putuskan apa apabila dia dalam keadaan hairan seperti itu. Okey, ini sangat penting. Maka alhamdulillah, ulama kita telah menjelaskan hukum hakam. Tapi ada setengah orang mereka tidak belajar, maka mereka jatuh dalam was-was dan duduk fikir apakah hukum perkara ini, apakah hukum perkara itu, kerana mereka tidak belajar. Tapi kalau duduk belajar, sabar untuk dapatkan ilmu ini,
akan rasa hati mereka tenang dan gembira dengan ilmu, dan mereka tahu diri mereka apa yang mereka perlu untuk membuat. Okey, muslimin dan muslimat rahimakumullah, perkara yang kedua yang mewajibkan mandi wajib adalah al-jima'. Al-jima'. Al-jima' apakah maksud dengannya? Yani persetubuhan. Dan di sini hendaklah kita menjelaskan apakah maknanya. Yani apabila dimasukkan zakar dalam farj, walaupun orang masukkan sekadar kepala zakar sahaja, sekadar al-hashafah, maka ini mewajibkan mandi wajib ke atas si suami dan si isteri. Dan bukan kalau si suami dia hanya peluk isterinya atau dia menciumnya, itu mewajibkan mandi wajib. Tidak. Kalau tidak keluar mani daripada mereka dan tidak berlaku jima' di antara mereka, contoh sekadar peluk dan cium, maka ini tidak mewajibkan mandi wajib. Tetapi bagi jima', bagi persetubuhan, walaupun tidak keluar mani, ini mewajibkan mandi wajib. Yani jika seorang suami isteri berlaku di antara mereka jima', walaupun suami itu tidak keluar daripadanya mani atau isteri itu tidak keluar daripadanya mani, tapi sudah berlaku di antara mereka jima', wajib ke atas kedua-dua mereka untuk membuat mandi wajib. Subhanallahil azim. Ada setengah orang mereka tidak belajar tentang ini. Maka kadang-kadang ada setengah orang yang tanya, ada setengah wanita yang tanya. Dia tanya, kalau suami saya dia cium saya atau peluk saya sahaja, wajib ke untuk membuat mandi wajib? Ada setengah orang mereka tidak belajar. Subhanallahil azim. Maka kerana ini, orang yang kita sayang kepada mereka, kita jemput mereka masuk belajar lillahi ta'ala. Nanti ada qabr, nanti di akhirat ada persoalan, kita akan dipersoalkan. Maka kita membantu untuk kita selamat. Kita saling membantu untuk kita selamat. Subhanallahil azim. Okey, di antara juga apa yang mewajibkan mandi wajib adalah al-haid. Al-haid, apakah makna al-haid? Yani apabila terputus darah haid dan wanita itu mahu untuk buat solat, maka dia kena mandi wajib sebelum dia buat solat. Dan al-haid ada hukum hakamnya. Kita sebelum ini telah buat daurah yang panjang memperbahaskan tentang haid, nifas dan istihadah. Maka sesiapa yang belum belajar tentang ini daripada para muslimat, hendaklah dia balik kepada daurah yang kita buat dalam page ini tentang haid, nifas dan istihadah, dan hendaklah belajar tentang ini kerana ia sangat-sangat penting. Maka jika berhenti darah haid atau berhenti darah nifas, dan wanita mahu buat solat, maka kena berbuat mandi wajib sebelum itu. Haid itu adalah darah yang keluar secara kebiasaan daripada wanita, bukan kerana sebab bersalin, dan sekurang-kurangnya adalah 24 jam dan maksimum adalah 15 hari. Adapun nifas itu darah yang keluar setelah rahim kosong daripada anak. Sekurang-kurangnya adalah sekadar seperludah, dan yang maksimum adalah 60 hari. Lagi detail tentang ini boleh untuk rujuk balik kepada apa yang kita syarah sebelum ini. Dan insya-Allah mungkin saya akan buat pada masa yang akan datang satu daurah lagi tentang haid, nifas dan istihadah insya-Allah taala. Okey, dan di antara apa yang mewajibkan mandi wajib al-wiladah, yakni bersalin. Kalau seorang wanita dia bersalin, walaupun tidak keluar setelah itu darah nifas, dengan dia bersalin wajib ke atas dia buat mandi wajib.
Jika keluar darah nifas terus setelah dia bersalin, maka dia buat mandi wajib setelah habis nifas. Tapi andaikan ada seorang wanita, dia bersalin, tidak keluar daripadanya darah nifas, dia bersalin, adakah dia kena buat mandi wajib? Ya, kena buat mandi wajib kerana dia telah bersalin. Okey. Nanti kalau dia kalau keluar daripadanya darah nifas, seperti mana kebiasaan banyak wanita setelah bersalin terus keluar darah nifas, maka setelah habis nifas dia boleh buat mandi wajib sekali dengan niat mengangkat hadas besar. Itu memadai, cukup bagi dia. Okey. Kata pengarang, wa furudul ghusli ithnan, dan fardu mandi wajib adalah dua perkara, iaitu niyatu raf'il hadathil akbar au nahwuha, niat mengangkat hadas besar atau niat yang seumpamanya, wa ta'mimu jami'il badani basharan wa sya'aran wa in kathufa bil ma', dan meratakan ke atas seluruh badan termasuk kulit dan bulu rambut sekalipun lebat dengan menggunakan air. Okey. Sekarang apakah rukun mandi wajib? Ada dua rukun bagi mandi wajib. Apakah dua rukun itu? Yang pertama, niat. Apakah niat itu? Boleh niat untuk raf'al hadath al-akbar, mengangkat hadas yang besar. Dia boleh buat niat mengangkat hadas yang besar. Atau dia niat fard al-ghusl, dia niat fardul ghusli, atau al-ghusl al-wajib, mandi yang wajib. Maka ini semuanya sah. Kalau dia niat ini sah. Dan niat ini hendaklah ia mengiringi membasuh juzuk pertama yang dia basuh daripada badannya. Okey. Maka jika dia membasuh sebahagian daripada badannya sebelum dia buat niat, maka apa yang dia basuh sebelum niat dia kena ulang. Rukun yang kedua adalah meratakan air ke atas seluruh badan, kulit dan bulu-bulu dan rambut. Walaupun ia tebal, kena basuh zahir dan batin. Rambut yang tebal atau bulu-bulu yang tebal, kena basuhnya zahir dan batin. Dan hendaklah seorang dia berhati-hati untuk membasuh kharq al-udhun, apa yang zahir daripada telinganya sini, yakni apa yang jari kelingking ini boleh sampai kepadanya, hendaklah dia menyampaikan air kepadanya. Caranya, khususnya apabila di bulan Ramadan tak mahu air masuk daripada telinga, boleh ambil air dalam tapak tangan macam ini, kemudian masukkan telinga seperti ini, maka akan sampai air kepada kawasan yang kamu mahu. Dan hendaklah basuhkan apa yang ada di antara dua papan punggung. Dan bagi lelaki, hendaklah dia basuh apa yang zahir daripada lubang zakar. Apabila dia tekan sikit atas kepala zakar, maka apa yang zahir daripada pembukaan ketika itu, maka hendaklah dia basuh bahagian itu. Dan bagi wanita hendaklah dia juga sampaikan air kepada apa yang zahir daripada farajnya ketika dia duduk untuk qada hajat, untuk dia mahu buang air, yakni cara lama bagaimana zaman dahulu mereka duduk. Maka tidak wajib untuk sampaikan air kepada dalam mulut atau dalam hidung. Itu bukan wajib. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggalakkan kita untuk kita jaga taharah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul
syatrul iman, riwayat oleh Muslim. Maka ada pahala yang besar apabila kita menjaga taharah kita dengan cara yang betul. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara al-mutatahhirin, yang membuat taharah mereka dengan cara yang betul, yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Okey, sampai sini untuk malam ini dalam kitab Mukhtasar, dan tinggal kita mahu bahaskan sedikit tentang kisah Al-Khadir. Tentang kisah Al-Khadir. Okey. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, harap jemput kawan-kawan masuk dengar tentang kisah Al-Khadir. Kita mahu sebut perkara penting pada malam ini tentang Al-Khadir alaihi salam, dan kita mahu mengajar zikir yang diajar oleh Al-Khadir alaihi salam. Pada akhir kita akan sebut tentang zikir yang diajar oleh Al-Khadir alaihi salam. Okey, siapakah Al-Khadir? Al-Khadir, qaul yang rajih bagi ulama, dia adalah seorang nabi. Dia adalah seorang nabi. Dan namanya Balya ibnu Malkan. Balya ibnu Malkan, tapi dinamakan Al-Khadir kerana satu ketika dia duduk atas satu tanah yang tidak ada padanya tumbuhan-tumbuhan hijau, maka ia bergegar, kemudian ia keluar padanya tumbuhan-tumbuhan yang hijau, maka dinamakan dia dengan Al-Khadir. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, ada setengah ulama yang kata Al-Khadir adalah wali, tapi qaul yang rajih, dia adalah seorang nabi. Dan Al-Khadir apa yang disebut oleh setengah para ulama, dia lahir sebelum Sayyiduna Ibrahim. Dia lahir sebelum Sayyiduna Ibrahim. Bahkan dia adalah sepupu kepada datuk Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dan Al-Khadir dia masih lagi hidup sampai sekarang, seperti mana disebut oleh ramai ulama. Ia memang ada setengah ulama yang kata dia sudah wafat, di antara mereka Imamul Bukhari. Tapi ada ulama yang kata dia belum wafat, dan ada para awliya dan salihin yang mereka telah menceritakan bahawasanya mereka telah berjumpa dengan dia. Dan Al-Khadir alaihi salam, dia hidup zaman yang panjang. Dikatakan bahawasanya sebab dia hidup zaman yang panjang, bahawasanya pada zaman Dzulqarnain, dan Dzulqarnain dia seorang wali yang salih, dan kerajaannya luas. Maka dikatakan bahawasanya Dzulqarnain, Sayyiduna Al-Khadir ada bersamanya dalam tenteranya. Dan Dzulqarnain sampai kepadanya khabar bahawasanya ada satu mata air namanya Ainul Hayat, dan yang minum daripadanya maka dihidup zaman yang panjang. Dan bahawasanya ia di satu kegelapan atas muka bumi ini, maka dia keluar dengan tenteranya, dia cari air mata itu, tetapi dia tidak dapat sampai ke sana. Yang sampai ke sana dan minum daripada air itu adalah Al-Khadir alaihi salam. Dia minum daripada air itu dan dia hidup zaman yang panjang. Dan Al-Khadir alaihi salam pada zaman dahulu dia hidup di antara manusia. Tetapi setelah itu Allah Ta'ala telah menjadikan bagi dia air laut seperti tanah. Dia berjalan atas air. Maka dia sampai sekarang dia hidup atas air. Dan kadang-kadang dia datang ke satu tempat, setengah orang melihat dia, setengah orang tidak melihat dia. Siapa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia
melihat Al-Khadir, dia akan melihatnya. Maka ada banyak kisah tentang Al-Khadir berjumpa dengan setengah orang yang salih daripada umat ini. Di antara mereka Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, di antara mereka Aliun al-Khawwas, dan selain mereka daripada para salihin. Maka Allah Ta'ala akan menjadikan Al-Khadir bertemu dengan setengah daripada orang-orang salih daripada umat ini. Dan kisah Al-Khadir telah disebut dalam Al-Quran, yakni apa yang berlaku di antara dia dan Nabiullah Musa alaihi salam. Maka kisah mereka ada disebut di dalam Al-Quran. Mungkin pada lain kali kita boleh sebut tentang kisah mereka, apa yang berlaku pada ketika itu. Tapi ini perkara yang terkenal. Apa yang kisah yang berlaku ini terkenal. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, telah diriwayatkan bahawasanya Umar bin Abdul Aziz satu ketika dia dilihat sedang dia pegang tangan seorang dan dia berjalan bersamanya pada waktu malam. Maka khadam kepada Umar bin Abdul Aziz tanya kepada dia, khadamnya namanya Rabah